Salam sejahtera Malaysia. Setelah tular di media sosial berkenaan dengan dakwaan SPRM yang memberikan RM 10 juta kepada Wan Saiful Wanjan ataupun sebagai wang sogokan untuk menganiayai Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin, akhirnya telah terjawab identiti sebenar siapa yang telah melakukan perkara ini, dan bahkan SPRM Tan Sri Azam Baki sendiri telah membuat kenyataan bahwa tidak akan memaafkan perkara ini disebabkan ini telah mencalarkan, telah memberikan satu reputasi yang buruk, secara tidak langsung memberikan satu pandangan yang negatif orang ramai kepada SPRM, dan ini patut dihentikan walaupun video itu sudah tular di media sosial. Jadi pada akhirnya perkembangan terkini setelah kes ataupun isu ini, dakwa SPRM menawarkan rasuah sebanyak RM 10 juta. Pengguna TikTok rupa-rupanya ada kaitan dengan Wan Saiful Wanjan, yaitu pegawai Wan Saiful sendiri. Menerusi satu artikel Malaysia Deadline, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia baru-baru ini menahan seorang pengguna TikTok yang menjadi individu yang mendakwa Wan Saiful Wanjan telah ditawarkan rasuah berjumlah RM 10 juta daripada SPRM. Jadi ini satu perkara yang sangat tidak baiklah kalau ini tidak benar. Sudah pasti ini membangkitkan kemarahan SPRM dan Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sendiri, yaitu Tan Sri Azam Baki. Muhammad Syafiq Abdul Halim yang merupakan pegawai penyelidik kepada Wan Saiful mendakwa wang itu ditawarkan SPRM supaya bekas Ketua Penerangan Bersatu itu menukar kenyataannya. Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan semua. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, ini satu kejutan besar daripada Tan Sri Azam Baki ataupun pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Ramai yang sudah tahu tentang satu tuduhan yang diterima oleh SPRM berkaitan dengan seorang pegawai penyelidik kepada bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan berkenaan ataupun berhubung sogokan bernilai RM 10 juta oleh SPRM. Dalam kenyataan ini, oleh individu tersebut, individu berkenaan yang membuat kenyataan bahwa SPRM telah memberikan RM 10 juta sebagai tanda ataupun sebagai satu situasi, yaitu sebagai wang sogokan yang diberikan kepada Wan Saiful Wanjan untuk mengubah ataupun untuk menganiayai Presiden Bersatu. Dan pada akhirnya Tan Sri Azam Baki membuat pendedahan bahwa beliau tidak akan memaafkan individu tersebut walaupun individu tersebut telah membuat permohonan maaf. Jadi ini satu kejutan besar daripada Tan Sri Azam Baki. Betapa tegasnya, betapa disiplinnya Tan Sri Azam Baki memegang ataupun memikul jawatan sebagai pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Akhirnya Tan Sri Azam Baki membuat kenyataan bahwa saya tidak akan maafkan dia. Kenyataan sendiri daripada Azam Baki. Oke, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya meneruskan isu hangat hari ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Menurut Azam Baki, saya tidak akan memaafkan individu berkenaan kerana telah merosakkan reputasi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, tegas Ketua Pesuruhjaya SPRM. Ketua Pesuruhjaya, maafkan saya, bukan pengarah. Jadi pada akhirnya Tan Sri Azam Baki mengambil keputusan mendedahkan kepada seluruh Malaysia, mendedahkan di media bahwa tidak akan memaafkan individu tersebut yang telah membuat satu tuduhan yang amat liar, dan walaupun permohonan maaf telah dilakukan,
Namun Tan Sri Azambaki menegaskan bahwa tidak akan memaafkan individu berkenaan disebabkan perbuatan yang telah dilakukan itu adalah satu tindakan yang sangat serius dan mampu merosakkan nama Azambaki sendiri dan juga agensi SPRM sendiri. Azambaki berkata demikian bagi mengulas dakwaan yang dibuat oleh individu tersebut, yaitu pegawai penyelidik kepada bekas Ketua Penerangan Bersatu, bekas Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk Wan Saiful Wanjan, berhubung sogokan bernilai RM 10 juta oleh SPRM. Setelah saya meneliti perkara ini, saya juga merasa tidak relevan untuk SPRM memberikan RM 10 juta kepada Wan Saiful Wanjan untuk mengubah keterangan beliau untuk menganiayai Presiden Bersatu sendiri. Azambaki berkata, beliau secara pribadi tidak akan memaafkan individu berkenaan kerana telah merosakkan reputasi SPRM dan membuat satu tuduhan yang liar. Salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua, setelah Muhyiddin Yassin yang menjadi suspek di dalam isu Jana Wibawa, sudah pasti ramai yang menantikan apa perkembangan terkini. Dan kita tahu SPRM sudah membuat pendedahan bahwa SPRM akan meneruskan siasatan kepada bekas Perdana Menteri dan juga Presiden Bersatu tersebut, di mana Muhyiddin Yassin yang telah menjadi suspek untuk isu Jana Wibawa. Hari ini saudara-saudara, perkembangan terkini baru-baru ini yang saya lihat di Twitter Astro Awani, di mana saya boleh buat satu persoalan apa yang berlaku di Pagoh setelah Muhyiddin Yassin menjadi suspek isu Jana Wibawa dan juga beberapa pemimpin Bersatu, Adam Radlan, bahkan Wan Saiful Wanjan yang juga telah meletakkan jawatan. Adakah ini satu kita boleh cakap ada connection ataupun berkesinambungan? Setelah perkongsian ataupun entry Twitter dari Astro Awani, pengarah syarikat perabot di Pagoh dihadapkan ke Mahkamah Session Johor Bahru atas 9 pertuduhan rasuah berhubung program Jana Wibawa. Jana Wibawa, pengarah syarikat didakwa minta dan terima rasuah RM 12,87 juta. Dakwaan ataupun tuduhan yang sama diterima oleh Wan Saiful Wanjan yang kini menjadi bekas Ketua Penerangan Bersatu, dan juga Adam Radlan yang juga menerima dakwaan yang sama, yaitu meminta dan juga menerima rasuah. Jadi saudara-saudara, ini satu pembongkaran ataupun pendedahan yang sangat mengejutkan. Dan kalau kita sedar ini berlaku di Pagoh, yaitu parlimen ataupun kubu kuat Muhyiddin Yassin.